Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar bin Hairudin. Hari ini saya akan membentangkan tentang ekonomi dari hubungan etnik, dari subjek hubungan etnik. Ekonomi ialah kawasan pengeluaran, pengedaran dan perdagangan serta penggunaan barangan perkhidmatan oleh ejen yang berbeza. Secara umum, ia ditarifkan sebagai domain sosial yang menekankan amalan, wacana dan ekspresi material yang berkaitan dengan pengeluaran, penggunaan dan pengurusan sumber yang terhad. Isi yang pertama ialah membasmi kemiskinan. Langkah untuk membasmi kemiskinan ialah mewujudkan pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Seterusnya, menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Selain itu, memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan. Ia juga dapat memodenkan kehidupan di luar bandar, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan. Seterusnya, yang kedua ialah penyusunan semula masyarakat. Langkah penyusunan masyarakat ialah meninggikan daya pengeluaran dan taraf golongan miskin melalui proses memodernkan kawasan luar bandar. Seterusnya, mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dan struktur guna tenaga yang terdapat seimbang dalam struktur guna tenaga yang terdapat sekarang ini dengan cara yang progresif dan menerusi pertumbuhan ekonomi. Menambahkan dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dan stok syarikat pertumbuhan ekonomi. Dan akhir sekali ialah memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur. Poin yang ketiga ialah kepentingan dasar ekonomi baru. Antara kepentingan dasar ekonomi pada zaman dahulu ialah penyusunan semula masyarakat. Tahap kemiskinan dapat dibasmi pada era kemajuan tanah Melayu dan membangunkan kawasan luar bandar. Antara kepentingan yang terdapat dalam kajian tentang dasar ekonomi baru ialah pendedahan kepada pembangunan masyarakat luar bandar iaitu Felda dan Fama. Seterusnya, memberi galakan dan sektor pembangunan ekonomi. Selain itu, dapat menikmati pembangunan yang seimbang tanpa jurang perbezaan di antara kaum. Samping itu, peningkatan taraf dan kualiti hidup rakyat dapat memupuk semangat perpaduan kaum. Dan akhir sekali ialah menyumbang kepada pembentukan negara yang majmuk. Poin yang keempat ialah menambahkan bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan sektor produktif. Antara poin di dalam main point ini ialah berasaskan pada ketidakseimbangan antara kaum. Kerajaan telah melancarkan beberapa program seperti perindustrian dan perdagangan, pertanian, perlombongan, pembinaan, pengangkutan dan sebagainya. Bagi menjayakan matlamat yang kedua dalam DEB ini, juga beberapa strategi telah dirancang, antaranya mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga, supaya penyertaan pelbagai kaum dalam sektor utama akan mencerminkan kedudukan tenaga buruh mengikut komposisi kaum menjelang tahun 2021 akan datang. Ia juga memastikan pembentukan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan orang Melayu dan kaum bumi putera supaya dapat menguruskan dan memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada semua jenis peringkat kegiatan ekonomi dalam negara. Dan akhir sekali ialah membaiki taraf hidup dan kualiti rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan dan kemudahan infrastruktur di dalam Malaysia. Program pembangunan komuniti merupakan salah satu strategi dan bentuk perubahan sosial yang dirancang untuk masyarakat di kebanyakan negara. Di negara dunia ketiga
bagi meningkatkan taraf hidup rakyat dan pernah dilakukan di Amerika Syarikat sejak tahun 1930 lagi. Serta telah digunakan oleh penjajah Inggeris di Afrika pada tahun 1950 dan di India pada tahun 1952. Pembangunan komuniti juga merupakan satu tindakan yang diambil untuk meningkatkan capaian komuniti kepada kemudahan ekonomi, kesihatan, pendidikan dan kemudahan sosial yang lain. Dan akhir sekali ialah ianya bertujuan untuk mengurangkan masalah yang timbul dalam komuniti berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi tersebut. Sebagai penghias bicara, ternyatalah bahawa cara-cara ini wajar dipraktikkan bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Pihak yang bertanggungjawab perlu bertindak secara proaktif bagi merealisasikan bandar yang diimpikan rakyat. Masyarakat mestilah memainkan peranan penting bagai aur dengan tebing dalam membantu pihak kerajaan memajukan negara agar kita dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain. Hasrat untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat bandar hendaklah diteruskan kerana jika pengayuh sayang dipasahkan, sampan tidak akan ke seberang. Kesimpulannya, semua pihak mempunyai peranan masing-masing dalam meningkatkan kualiti hidup masyarakat kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.